Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini kuliah kita pagi ini. Seperti biasa kita sambung bacaan kitab Usul Tauhid muka surat 7. Baris yang pertama, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula dalil yang menunjuk atas wajib kita ketahui ilmu tauhid, iaitu firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, ketahui olehmu bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Yang ada lagi asa, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, yang ada lagi asa melainkan Allah. Baik, apa dalil dan bukti wajib kita belajar ilmu tauhid? Ilmu tauhid ini satu cabang ilmu fardu ain, ilmu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan pengetahuan ini kita boleh berpegang dengan akidah yang mengesahkan Allah, menyelamatkan kita daripada mensyirikkan Allah. Baik, dalilnya terdapat di dalam Quran. Dalil wajib kita belajar ilmu tauhid ini terdapat di dalam Quran, yang mana Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah jua, tiada yang lain. Jadi dari ayat ini Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita, Allah Ta'ala suruh kita tahu, suruh ada pengetahuan. Nak ada pengetahuan ni dia kena belajar. Kita nak ada ilmu, nak tahu, nak dapat pengetahuan ni dia kena belajar. Ilmu ni dia ada dua jenis. Yang pertama, ilmu yang perlu diusahai, yang kena belajar. Contohnya ilmu matematik, ilmu sains, ilmu bahasa Melayu, ilmu bahasa Inggeris, ilmu sejarah dan pelbagai jenis ilmu dunia ni. Kita kena belajar dari bawah sampai kecil, sampai ni lah. Dari peringkat asas sampai
ke peringkat yang tertentu. Ilmu tersebut ilmu perlu dibelajar, diusahai, ya. Ada ilmu yang termasuklah di dalam ilmu yang perlu diusaha belajar secara berperingkat-peringkat. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis dan lain-lain ilmu lagi, ya. Dan yang kedua, ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala tanpa belajar, seperti ilmu wahyu. Ilmu itu khusus bagi Rasul-Rasul Allah alaihimus salatu wassalam. Ilmu yang macam tu dia tak payah belajar, dia tak payah masuk sekolah. Itu ilmu khusus, ilmu wahyu, ya. Ilmu yang hanya diberikan kepada para rasul sahaja, ilmu yang diperoleh melalui wahyu. Itu tak boleh belajar lah. Sebab tu tak perlu membaca dan menulis. Membaca dan menulis ni hanya diperlukan untuk ilmu yang memerlukan membaca dan menulis, kan? Ilmu yang perlu diusahai. Siapa rajin dia cemerlang dalam peperiksaan. Siapa tak rajin gagal. Kena usaha. Rajin tak rajin, nampak tak? Rajin ni makna usaha lah, betul tak, kan? Ilmu yang perlu diusaha. Maka ilmu macam tu perlu membaca, perlu kita belajar menulis, belajar mengeja, membaca. Sebab nak dapat ilmu tu daripada buku-buku, perlu menulis, kan? Dan perlu dicatat ilmu supaya tak hilang. Adapun ilmu wahyu tak perlu membaca, tak perlu menulis. Ilmu daripada Allah Ta'ala. Kita kalau dapat itu pun kita tak mau pergi belajar, baca nulis tak payah dah. Apa perlu baca dan tulis? Kerana ilmu yang kita nak dapat mesti melalui baca dan menulis. Dia tak? Itu asas dia. Baik. Begitulah ilmu tauhid ini masuk dalam ilmu yang perlu diusahai. Sebelum kita mendapat pengetahuan, perkara pertama kita kena belajar, menuntut ilmu. Menuntut ilmu tu perantaraan untuk mendapat pengetahuan, ya. Kita ini titi, ini jambatan, kita nak pergi seberang sana, kan? Seberang sana tu ilmu. Macam mana kita nak pergi seberang sana boleh tak? Tak boleh pergi, melainkan kena naik jambatan tu, titi tu. Jambatan tu lah belajar, ya. Belajar tu lah dipanggil jambatan ilmu. Nak dapat pengetahuan di sana, ya, kita nak sampai di seberang sana kena naik jambatan. Jadi ilmu tu ibarat seberang sungai. Jabatan tu belajar menuntut ilmu tu ibarat jambatan. Tak ada jambatan tak akan sampai seberang sana, ya. Faham tak? Agak boleh faham lah. Okey. Jadi bila Allah Ta'ala suruh kita ambil tahu, ketahui olehmu, suruh ada pengetahuan, bermakna Allah Ta'ala suruh belajar. Kita tahu mana? Kerana pengetahuan tak akan diperoleh melainkan melalui belajar, ya. Pengetahuan tak akan diperolehi melainkan melalui belajar. Pengetahuan hak cara macam ni, ya. Adapun pengetahuan yang tak perlu belajar, ilmu wahyu tadi, wahyu yang itu untuk rasul-rasul saja, itu tak perlu belajar, ya. Ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba dia, itu tak payah belajar, ya. Baik. Jadi seolah kita faham daripada ayat ni, belajarlah sehingga kamu mengetahui, wahai hamba-hamba aku, ya,
Apa dia maklumat dan pengetahuan yang perlu kita tahu? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Itu yang perlu kita tahu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa maknanya? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah jua. Yani Allah jua sahaja, Allah sahajalah Tuhan yang kita sembah dengan sebenar. Allah sahajalah Tuhan yang kita sembah dengan sebenar, tiada yang lain dah. Jadi kita nak tahu macam mana Allah itu Tuhan kita semata-mata, bukan yang lain Tuhan kita, ataupun Allah Ta'ala itu Tuhan yang mutlak, yang esa, yang kita sembah, kita tak sembah yang lain dah. Allah jualah Tuhan yang menjadikan kita. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita belajar ilmu pengetahuan yang bila kita belajar ilmu tersebut, kita akan mengakui Allah sahajalah Tuhan kita. Ya, iaitulah ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu aqidah. Kerana di dalam la ilaha illallah ini, pada la ilaha illallah yang bermaksud Allah sahajalah Tuhan yang disembah dengan sebenar, ya, di situlah bersangkut paut dengan perkara akidah yang wajib kita belajar, ya, yang perlu diperincikan di dalam ilmu akidah, ilmu tauhid. Baik. Yang keduanya, dan firman-Nya Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad. Artinya i'tiqad olehmu ialah Allah, iaitu Tuhan, iaitulah Allah Tuhan yang esa. Baik, yang kedua, dalil bukti wajib kita tahu, kita belajar sehingga tahu ilmu tauhid ni, ilmu akidah ni. Yang keduanya surah Al-Ikhlas, ya, ayat yang pertama dalam surah Al-Ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, qul huwallahu ahad. I'tiqad olehmu, dialah, iaitu Allah, iaitu Tuhan. Allah tu siapa dia? Tuhan lah, ya. Allah itu Tuhan yang esa. Para ulama tafsir menyatakan sebab turun surah ini, surah ini turun pada sebahagian mengatakan turun pada musyrikin Makkah. Mereka mengatakan turun pada golongan Ahlul Kitab, golongan Ahlul Kitab, golongan Yahudi, mai jumpa Nabi SAW. Ya. Jadi mereka mai jumpa Nabi SAW, seperti mana yang diriwayatkan oleh Dhahhak dan Muqatil dan lain, ya, kenaan dengan sebab turun ayat ini. Golongan musyrikin Mekah ataupun golongan Yahudi. Mereka mai jumpa Nabi, dia bertanya, wahai Muhammad, tolong cerita tengok macam mana Tuhan hang ni, kami nak tahu. Tolong cerita tengok. Kan? Kami tahulah Tuhan sebut dalam kitab Taurah ni, tolong cerita tengok. Tuhan yang hang sembah ni Tuhan macam mana? Ya. Adakah dia dibuat daripada emas? Adakah Tuhan ni buat daripada perak? Sebab dia anggap hak tu paling bernilai sekali lah. Emas perak ni logam paling bernilai. Kalau Tuhan ni mesti buat daripada perak emas lah, kerana hak tu paling hebat sekali. Adakah buat daripada tembaga? Murah sikit tembaga tu, kan? Jadi tuan-tuan boleh tengok dari sudut kafir Quraisy ataupun golongan Yahudi, mereka menyamakan Tuhan dengan apa? Dengan benda baru, dengan madiyah, dengan makhluk, dengan benda-benda yang ada di alam ini. Betul tak?
adakah Tuhan kamu itu diperbuat dari perak, daripada emas, atau daripada perak, ataupun daripada tembaga? Kan? Ditanya lagi, adakah Tuhan kamu itu mewariskan daripada orang lain, dapat pusaka daripada orang lain, daripada siapa-siapa, dan adakah Tuhan kamu tu mewariskan pusaka dia, yakni langit bumi ni? Maksud dia apa? Maksudnya Tuhan ni mungkin dulu ni ada pak dia waris pusaka langit bumi kat dia, kan? Dia tanya macam tu, adakah Tuhan kamu ini mewariskan ataupun menerima warisan daripada yang dahulunya, atau dan juga Tuhan kamu ni mewariskan langit dan bumi ini kepada orang lain? Maknanya Tuhan tu ada pak dia yang melahirkan dia, ataupun dia melahirkan anak, ada anak dia pula, kan? Baik, itu soalan yang ditanya oleh asal sebab turun ayat ni. Jadi Allah Ta'ala turunkan surah ini, surah Al-Ikhlas ini. Ayat yang pertama, Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi kita, Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu, wahai Muhammad, kepada mereka yang bertanya, dialah, jadi Tuhan aku tu yang kau tanya tu, Allah, nama dia Allah. Tuhan yang bertanya tu dia Allah, ya. Ahadun, Allah yang esa, makna tidak ada sekutu baginya, tidak ada sebarang sekutu baginya. Esa ni maknanya dia tak ramai. Kalau kata dua orang, ramai dah. Itu makna esa. Tak ada yang berkongsi dengan dia, ya. Tidak sama dengan dia. Kok ada lagi Tuhan lain yang sama martabat dan taraf? Tak ada. Itu makna esa, ya. Jadi ini ayat kedua yang mewajibkan kita belajar ilmu akidah atau ilmu tauhid, kan? Disuruh kita i'tiqad. Allah Ta'ala turun, katakan olehmu wahai Muhammad, makna i'tiqad, dialah Tuhan yang esa, ya. Dalam kitab ni dia kata i'tiqad, ya. Makna disuruh kita i'tiqad. Kalau atas sebab tu ayat, Allah Ta'ala suruh Nabi bagi tahu kepada siapa? Bagi tahu kepada golongan yang bertanya tu, daripada kalangan kafir Quraisy atau orang Yahudi, pendeta Yahudi yang bertanya Nabi SAW. Baik, itu ayat yang kedua. Sampailah habis ayat lah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma disebut ayat yang pertama ni sebab kita membicarakan ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah, termasuk semualah. Kerana semua ayat, seluruhan ayat tu mengesahkan Allah. Keseluruhan ayat tu, keseluruhan surah ayat dalam surah Al-Ikhlas ni semua mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Menolakkan sekutu kepada Allah. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu pada tak kala menyuruh ia akan dia pergi kepada Yaman. Baik. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pesan kepada Sayyiduna Mu'adz ibn Jabal. Mu'adz ibn Jabal ini sahibiyun jalil, seorang sahabat yang besar, ya, di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'lamun nasi bil halal wal haram. Keistimewaan Sayyidina Mu'adz bin Jabal ni, dia antara sahabat yang
antara sahabat yang paling alim berkenaan dengan ilmu syariat halal dan haram ni. Sebab tu dia digelar a'lamun nasi bil halal wal haram. Tu Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal. Yang ini sealim-alim manusia yang paling alim, sahabat yang paling alim berkenaan dengan halal dan haram. Yang ini berkenaan dengan hukum syariat. Baik. Disebabkan kelebihan yang ada pada Mu'adh bin Jabal ini, maka Nabi SAW mengutuskan Mu'adh bin Jabal ke Yaman sebagai da'i dan qadi. Ya. Diutus ke Yaman sebagai pendakwah dan juga qadi, hakim, menyelesaikan masalah berkaitan dengan masyarakat, ya, hukum hakam dan sebagainya. Baik. Jadi ketika mana Nabi SAW mengutuskan Mu'adh bin Jabal ke Yaman untuk menyampaikan dakwah di sana dan menjadi qadi di sana, menyelesaikan hukum, apa pesan Nabi SAW? Innaka taqdamu ala qaumin min ahli al-kitab falyakun awwalu ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala fa idza 'arafu dhalika fa akhbirhum inna Allah farada 'alaihim khamsa salawatin fi yawmihim wa laylatihim fa idza sallu fa akhbirhum anna Allah افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم إلى آخر ما روى البخاري. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang panjang, cuma dia nak ambil sebahagian daripada nas hadis ini berkaitan dengan tajuk kita. Maksudnya, artinya bahawasanya engkau, wahai Mu'adh, datang engkau atas kaum daripada ahli kitab. Nabi pesan siap-siap dah kat Mu'adh bin Jabal, ya, wahai Mu'adh, innaka taqdumu ala qaumin min ahli kitab. Sesungguhnya kamu akan berjumpa dengan satu kaum daripada ahli kitab di Yaman tu. Yaman ni tuan-tuan, Yaman ni dia asal usul bagi bangsa Arab. Yang bangsa Arab bangsa Arab yang ada di hari ini yang bersemenda dengan Nabi Ismail alaihi salam, ya, berasal daripada Yaman. Asal dia daripada Yaman. Maknanya sebelah moyang sebelah laki Nabi SAW, sebelah laki ni dia naik ke Nabi Ismail. Kalau sebelah perempuan, maknanya sebelah isteri Nabi Ismail, mereka ini daripada Arab, daripada Yaman. Asal Arab daripada Yaman. Jurhum, itu nama dia. Baik. Arab ni, Yaman ni dia asal Arab asal, Arab tua, ya, Arab asli. Dan di sana juga di Yaman ada golongan ahlul kitab daripada kalangan Yahudi. Di Yaman ni, di hari ini tak pasti, ya, tapi sebelum tertubuhnya negara haram Israel ini, sebelum tertubuhnya masih ada lagi. Tapi setelah ditubuhkan negara Israel tu, maka dikatakan mereka keluar juga, berhijrah ke Israel, ke negara haram mereka. Berhijrah ke Palestin lah, perampas tanah. Mereka pun ikut dikatakan begitu. Jadi di Yaman ni memang ada ahlul kitab Yahudi. Selain di Madinah, di Yaman juga ada. Sebab tu Nabi kata
kamu akan berjumpa, kamu akan datang ke atas satu kaum daripada kalangan ahlul kitab. Bila ahli kitab ni kena betul-betul terang kat mereka, sebab mereka beriman, berpegang kepada agama samawi, agama Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bawa dia melalui kitab Taurah. Baik, itu Nabi pesan tu. Baik, apa yang Nabi pesan mula-mula? Dia kata, maka hendaklah adalah mula-mula barang yang kau seru akan mereka itu kepada bahawa mengesahkan sekalian mereka itu akan Allah Ta'ala. Mula-mula sekali Nabi kata, bila dah pergi ke kampung ataupun tempat golongan ahlul kitab ni, kalangan Yahudi, falyakun awwala ma tad'uhum, kamu pastikan perkara hak pertama yang kamu nak seru mereka kepada Islam ni, ila ayyuhidullaha ta'ala. Yang pertama, hendaklah kamu mengajak mereka supaya mengesahkan Allah. Adakah mereka ni tak esah Allah? Mereka ni ahlul kitab, kan? Kalau Nabi kata supaya mereka bersaksi bahawasanya Nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak mau kan? Sebab yang tu yang Yahudi tak mau terima, nak bagi sah Islam tu. Baik, tapi Nabi kata mengesahkan Allah, yang itu dengan mengucap dua kalimah syahadah lah, maka dia akan masuk Islam. Di syahadah itu ada kalimah la ilaha illallah, kan? Ada kalimah la ilaha illallah. Baik, dan juga bila mereka mengucap dua kalimah syahadah, maka hendaklah diajar tauhid kepada mereka, kan? Mereka ni bukan penyembah berhala lah. Kalau penyembah berhala tak apalah, tapi sebab apa disuruh itu? Kerana mereka juga mensyirikkan Allah, ya. Mereka berkata ke atas Allah Ta'ala apa yang tak sepatutnya dikatakan. Puak-puak Yahudi ni, ya. Golongan Yahudi ni mereka menyamakan Allah Ta'ala dengan benda baru, dengan makhluk. Kalau tidak, cukup dengan Nabi suruh mengucap dua kalimah syahadah, kemudian mengakui, boleh ucap dua kalimah syahadah, mereka mengakui Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Betul, ya? Kemudian cukup dengan suruh mereka semayang lah. Tinggal lah hak cara hampa semayang, cara tu, kerana syariat Nabi Musa dah batal dah. Bila main syariat Nabi Muhammad, dia cancel, ya? Dia kena update hak baru sekali, syariat Nabi Muhammad anu cancel buang. Terus semayang lah. Dan hampa agama samawi dah, percaya pada Allah Ta'ala dah. Dia suruh mengesah. Mereka ni tak sembah berhala. Puak Yahudi ni tak sembah berhala kerana mereka mengatakan orang Arab tu bodoh kerana sembah berhala. Mereka agama samawi, tapi mereka berpegang, walaupun mereka tak sembah berhala, tapi mereka mensyirikkan Allah. Mereka berkata Uzair wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Mereka berkata apa? Bagaimana Quran bagi tahu, berkata golongan Yahudi, Nabi Uzair itu anak Allah, kan? Dan banyak lagi perkara yang lain lah. Mereka mengatakan Allah Ta'ala itu fakir, wa nahnu aghniya, kami kaya. Allah Ta'ala itu fakir, kan? Dan banyak lagi. Mereka menganggap Allah Ta'ala tu macam makhluk. Bagaimana dalam satu rombongan ahli kitab mai jumpa Nabi, bertanya tentang Nabi SAW, tentang Tuhan. Adakah dia buat pada tembaga? Adakah dia pergi tanya macam tu, ya? Jadi mereka menyamakan Allah itu dengan apa yang ada di alam ini. Sebab mereka nak reti tentang Allah Ta'ala ni, mesti ada contoh, kan? Mesti ada satu contoh.
Sebab itu yang besar sekali Nabi suruh ajak mereka supaya mengesahkan Allah Ta'ala dulu. Apa yang mereka pegang dalam agama mereka tu tak betul, walaupun mereka tak sembah berhala. Kemudian yang kedua barulah apa? Ya? Yang ni semua yang ada dalam rukun Islam. Mana disuruh mereka mengucap dua kalimah syahadah. Dalam dua kalimah syahadah tu ada ada i'tiqad mengesahkan Tuhan. Ada dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu bahagian pertama. Dia kena bersaksi, mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Allah saja. Tidak ada yang lain dah. Bukan Uzair, bukan apa. Bukan Isa. Dan dia kena mengaku Nabi kita walaupun mai daripada bangsa Arab, pada Yahudi ni daripada sentimen perkauman. Salah satunya lah sentimen perkauman. Ya. Bagaimana ketika mana golongan Yahudi memberitakan kepada orang Arab akan lahir seorang Nabi dan Rasul di kalangan mereka, kan? Ataupun seorang Nabi dan Rasul yang akan membimbing mereka, memimpin mereka. Dia cerita ke orang Arab lah, empat ni sembah bala, kami ada Nabi Rasul yang akan mai dah. Dia cerita begini-begini sifat dia kepada orang Arab. Bila Nabi SAW, tu cerita di Madinah ni, bila Nabi SAW sampai di Madinah, orang Arab yang dengar cerita-cerita malam-malam dekat puak-puak Yahudi ni, dia rajin cerita. Ya? Puak Yahudi rajin cerita ke orang Arab sebab Yahudi ni banyak kisah-kisah dia berbanding orang Arab kita ni lah. Kan? Jadi orang Arab dengar, dia dah apa. Bila dia tengok ada berita kata seorang Nabi diutuskan, dilahirkan di Mekah, kemudian nak hijrah ke Madinah. Dia pergi tengok apa yang Yahudi bagi tahu. Ya, apa Yahudi cerita dekat dia tu, sifat-sifat seorang Nabi akhir zaman tu ada kat Nabi Muhammad SAW. Seronoklah Arab ni. Pasal apa? Mai daripada kalangan bangsa kita. Duk ingat mai mereka ni duk kata kat kita tu rupa-rupanya mai bangsa Arab, tapi dia tak kisah sangatlah Arab ni kan. Dia seronok sangat. Kata apa yang Yahudi tu cerita tu betul, dia pergi bagi tahu kat Yahudi. Dia taklah nak ada sentimen perkauman, kata oh ni pada bangsa aku dah. Dia kira ada Nabi mai. Betul hak yang Yahudi tu cerita tu betul, Nabi tu rupa-rupanya baik daripada bangsa Arab. Tak apalah, dia nak pergi cerita lah. Kan, ni yang nak memimpin kita ni, yang cerita dulu ni betul dia sampai dah. Jom kita pergi tengok. Yahudi tu pun pergi tengok juga. Kan, dia tahu kitab Taurat cerita. Pergi tengok sungguh. Rupa dia macam mana, rambut dia macam mana, muka dia macam mana, mata dia warna apa, semua dia cerita habis. Tubuh badan apa semua. Sebiji tu, sebiji. Oh tapi bukan ni, bukan. Yang ni bukan, dia kata. Dia Nabi yang aku cerita kat hangpa ni, dia ni daripada bangsa apa? Oh dia kata dia main daripada Mekah. Oh Arab Mekah lah, Arab Mekah. Tak mau. Arab Mekah dia Bani Ismail. Tak mau. Dia kata yang aku cerita ni Bani Israel, dia kata. Mesti mai pada Bani Israel. Arab tu kata pula dah. Pula dah. Dia ada je pusing dia, Yahudi tu. Ya. Jadi dia tak mau terima. Memang tahu dah mereka ni macam mana. Sebab tu bila Nabi utuskan Muaz bin Jabal ke Yaman, ke golongan Ahlul Kitab ni, yang pertama suruh mereka mengucap dua kalimah syahadah, mengesahkan Allah Ta'ala dulu yang ada di dalam ucapan dua kalimah syahadah tu. Tapi bila dia pun mengucap dua kalimah syahadah, dia pun mengaku kata Nabi kita walaupun daripada bangsa Arab, sebagai Nabi yang diutuskan, tak apa, sah Islam dia. Baik. Kemudian dia kata apa? Dalam pesanan Nabi SAW, wasiat Nabi ni kepada Muaz bin Jabal, dia kata, maka apabila mengetahui mereka itu akan yang demikian itu. Tengok dia kata. Nabi kata apa?
kalau faiza arafu dzalika, maka apabila mereka kenal Allah Taala, mereka mengetahui ada demikian itu, yakni mereka mengetahui bahawasanya mereka mesti mengesahkan Allah. Mereka mengetahui bahawasanya Allah Taala itu esa, tidak ada sekutu baginya. Huraian esa ni luas tuan-tuan, dibincangkan di dalam ilmu tauhid. Bila sebut esa ni, cukup luas perbahasan dia. Cukup dengan esa tu saja, ya. Bila sebut Allah Taala tu esa, Allah Taala itu tidak ada sekutu bersama dengan dia, tidak ada yang berkongsi dengan dia. Maknanya Allah Taala tu dia tak, bila kata asa, dia tak ada kawan duk sama berkongsi dengan dia, ataupun ada Tuhan lain. Dia tak ada pak dia, dia tak ada anak dia, tak ada pak melahirkan dia, ibu yang melahirkan dia, ataupun anak yang melahirkan dia, ataupun dia tak terbit daripada benda lain. Jadi benda ni dia automatik keluar benda ni, ya. Contohnya Allah Taala ni automatik terjadi daripada benda lain. Itu tak betul, itu makhluk, kan? Baik. Ataupun dia dengan sebab dia akan terjadi benda lain, dengan sebab Allah akan terjadi benda lain pula. Banyaklah perbahasan dia, luas, ya. Jadi apabila mereka mengetahui ada demikian itu, bahawasanya Allah Ta'ala itu esa, mereka dah tahu, faham betul kata Allah Ta'ala itu esa, tak seperti macam mana mereka fikir atau mereka pegang semasa mereka berpegang dengan agama Yahudi. Barulah, ya, ceritakan kepada mereka, ya, khabarkan olehmu akan mereka itu bahawasanya Allah Ta'ala telah memfardukan atas mereka itu sembahyang 5 waktu pada hari mereka itu, ya, dan malam mereka itu. Yang pertama, bila dah mereka betul-betul reti dan faham, ya, Allah Ta'ala itu esa macam mana, kan, mereka pegang kepada i'tiqad dan pegangan mentauhidkan Allah, maka bagi tahu kat mereka bahawasanya Allah Ta'ala telah memfardukan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Satu. Maka apabila sembahyang mereka itu, maka khabar olehmu akan mereka itu bahawasanya Allah Ta'ala telah memfardukan atas mereka itu zakat pada segala harta mereka itu, diambil daripada orang kaya mereka itu dan diberi kepada orang yang fakir daripada mereka itu. Ambil daripada orang kaya. Yang kedua, daripada sembahyang, kemudian bagi tahu kepada mereka Allah Ta'ala telah memfardukan, mewajibkan bayaran zakat harta, ya, diambil daripada orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin. Bukan ambil simpan dekat wakil Rasul tak. Jangan ambil simpan kat kita, ambil terus bagi kepada orang miskin. Maknanya Mu'adh bin Jabal bertanggungjawab untuk mengagihkan zakat, mengutip zakat dan mengagihkan zakat, sama dengan orang-orang dia lah, yang pembantu-pembantu dia. Baik, itu antara hadis, panjang lagi lah. Dia kata ini hadis meriwayatkan dia oleh Bukhari. Imam Bukhari sebut dalam sahihnya hadis yang panjang ni, cuma diambil sebahagian pada hadis ini yang berkaitan dengan perbincangan kita. Baik, adapun dalil yang menunjuk atas tiap-tiap masalah ilmu tauhid dan tiap-tiap sifat Allah yang mengandung bagi ilmu tauhid, boleh tuan tuntut akan dia pada tempatnya. Kemudian pula pengarang kitab ni kata dalil ataupun bukti menunjukkan tiap-tiap masalah ilmu tauhid. Apa dalil Allah Ta'ala itu ada, apa dalil Allah Ta'ala itu sedia kala, apa dalil Allah Ta'ala itu kekal, apa dalil Allah Ta'ala itu tak serupa dengan yang baharu, apa dalil Allah Ta'ala itu esa pada sifat zat dan juga perbuatan, apa dalil Allah Ta'ala itu ada sifat qudrah, iradah dan ilmu dan sebagainya. Itu kita kena merujuk kepada tempat dia, iaitu ilmu dalam kitab tauhid, ya, dalam kitab tauhid yang membicarakan
sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ni dia cerita secara kasar. Kitab yang kita baca ni, dia tak cerita sifat 20 dah. Dia cerita secara kasar berkenaan dengan konsep tauhid di dalam ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Baik. Tambihun. Ini suatu penjagaan, suatu peringatan. Bermula makna tauhid pada istilah ahli haqiqah. Tajriduz zati al-ilahiyyati ma yutasawwaru fil afhami wa yutakhayyalu fil awhami. Dia kata makna mengesahkan Allah pada istilah ahli hakikat. Ya. Mengesahkan Allah Ta'ala pada istilah ahli haqiqah. Ahli hakikat ni ahli yang ulama-ulama yang mengetahui ilmu hakikat. Ya, ulama-ulama ataupun orang-orang yang ahli tentang hakikat. Hakikat ni dia ibarat nama isi, pati. Ya. Satu lagi ahli syariat. Ahli syariat itu dia ibarat dia punya santan dia, nyok dia, ya, nyok dia tu syariat. Dalam syariat tu ada hakikat dia. Orang yang mengertikan hakikat bagi syariat ni. Baik. Jadi pada istilah ahli hakikat ni, istilah bagi orang-orang yang dibuka oleh Allah Ta'ala tentang pengetahuan tersebut. Dia mengetahui hakikat daripada syariat tu. Ya. Maka pengertian orang yang macam ni, ahli hakikat ni tak samalah. Tak abang aware ni. Kan? Tak abang. Dia kena beritahu kat saya dah. Tak beritahu saya jalan terus lah. 30 minit saya kena berhenti dah. SOP lah, minta maaf. Minta maaf banyak-banyak. Kena beritahu lah, kena maklum. Tolong maklum lah. Tempat lain memang saya buat 30 minit tuan-tuan. Memang 30 minit. Tapi dah terbiasa di masjid ni. Sebelum hak dulu kan, jalan minggu lepas tak start lagi no. Tak start lagi kan. Tak start lagi. Minta maaf banyak tuan-tuan. Kita kena berhenti dah ni kat sejam lah. No, tak apa kot no. Yang ni orang panggil apa? Terlupa tak apa. Lupa. Dia ralit. Lepas saya duk ingat, saya terbiasa tuan-tuan, terbiasa. Bukan terbiasa apa? Masalah sebelum PKPB ni tempat kita pun dah jalan dalam lebih daripada ni lah. Kita jalan dua sekali, PKPP dan PKPB. Mana PKPB tu duduk dalam PKPB. Ni kan? Sampai bulan 12 ni, baru habis hujung bulan 12 tu. PKPB, pemulihan kan? Pemulihan di masjid lain saya masih jalan setengah jam lagi tuan-tuan. Di sini saja sejam. Masa PKPB tu, sebab berdasarkan kepada garis panduan 4 jam kan, kan? Jadi saya terlupa, minta maaf. Duk ingat PKPP lagi. Dah. Kita berhenti lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين
وإلهام ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.